Baiklah, saya sedia membantu. Woohoo! Pembangunan negara di bawah tajuk kepimpinan. Baiklah, apakah anda tahu konsep kepemimpinan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kepimpinan merujuk kepada keupayaan, kebolehan, pencapaian, dan sebagai pemimpin daya iaitu tindak tanduk, kecekapan dalam menjadi seorang pemimpin. Gaya merujuk kepada sikap kesukaan, ketaksukaan, dan cara berkelakuan yang menjadi ciri seseorang. Manakala gaya kepimpinan merujuk kepada sikap, cara berkelakuan, kebolehan, pencapaian, tindak tanduk, kecekapan, dan sebagainya yang menjadi ciri seseorang itu sebagai pemimpin. Terdapat beberapa gaya kepimpinan di dalam novel Sulalatus Salatin, antaranya bijaksana atau berilmu, berpandangan jauh atau berwawasan, sanggup berkorban, amanah, dan berani. Sebentar tadi kita telah melihat gaya kepimpinan di Sulalatus Salatin. Sekarang mari kita lihat contohnya pula. Yang pertama adalah bijaksana ataupun berilmu. Kepimpinan memerlukan seseorang pemimpin yang mempunyai keupayaan untuk mengatasi konflik yang timbul. Penyelesaian yang bijak akan mampu menstabilkan negara dari kancah kehancuran diserang pihak musuh. Contohnya, Tun Perak berkeupayaan mengemukakan idea yang sangat cerdas dengan menyuruh Hulu Balang Melaka memasang putung api di pokok sepanjang pantai bagi mengelirukan pihak Siam yang hendak datang menyerang Melaka. Tindakan tersebut berjaya mematahkan serangan Siam yang dipimpin oleh Awi Dicu dan Awi Cakri. Ini menunjukkan bahawa Tun Perak mempunyai gaya kepimpinan yang bijaksana. Seterusnya adalah berpandangan jauh. Pemimpin juga seharusnya berpandangan jauh demi membangunkan negara yang stabil. Mampu mengemukakan pandangan yang melebihi pemikiran biasa atau berfikir di luar kotak. Ianya sudah pasti akan dapat menyelamatkan negara dari berdepan dengan peperangan dan sudah tentu akan dapat mengekalkan negara dalam keadaan aman. Contohnya, Sultan Mansur Shah telah menjalin hubungan diplomatik dengan Majapahit. Hubungan diplomatik antara Melaka dan Majapahit terjalin apabila baginda berkahwin dengan puteri Majapahit iaitu Raden Galuh Cendera Kirana. Baginda juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan Cina. Hubungan Melaka dengan Cina bertambah erat apabila baginda telah berkahwin dengan puteri Raja Cina bernama Hang Liu. Beralih ke gaya kepimpinan yang ketiga, iaitu sanggup berkorban. Pemimpin yang baik juga haruslah mempunyai kepimpinan sanggup berkorban demi memastikan negara terus kekal, stabil, tanpa ada masalah. Contohnya, Tun Mutahir sanggup berkorban nyawa dan berjuang menentang tentera Peringgi yang menyerang Melaka. Keberanian dan kesanggupan Tun Mutahir untuk berkorban menimbulkan rasa kagum dan takut kuasa Eropah, khususnya Peringgi terhadap Melaka. Rasa kagum ini dinyatakan dengan jelas oleh Kapitan Moore kepada Vizurai di Goa. Kita telah masuk gaya kepimpinan yang keempat, iaitu amanah. Mari kita lihat. Sikap amanah merupakan satu sifat yang harus ada dalam diri seseorang pemimpin yang berkarisma dan berwawasan. Pemimpin yang mempunyai sifat amanah mampu membawa kepada pembangunan negara. Sikap amanah yang ada pada diri pemimpin juga akan menyebabkan pemimpin berkenaan disanjung tinggi serta dihormati oleh rakyat.
Sikap amanah juga merupakan kesanggupan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang dapat kita lihat adalah Tun Perak merupakan pemimpin yang begitu amanah apabila beliau dengan penuh tanggung jawab memelihara anak-anak saudaranya yang kematian ayah. Beliau juga menjaga amanah 2 peti besi berisi emas milik Tun Mutahir dan Tun Tahir. Anak-anak itu dipelihara, diberikan didikan dan apabila sudah dewasa akan diserahkan semula hartanya. Sikap Tun Perak ini menjadikan beliau seorang yang berakhlak mulia dan dihormati oleh Tun Tahir dan Tun Mutahir. Nampaknya kita telah berada di titik yang terakhir, yaitu gaya kepimpinan berani. Berani merupakan kesanggupan berdepan dengan resiko yang sudah tentu akan memberikan kesan yang besar. Dalam konteks pembangunan negara, berani mempertahankan negara dari ancaman musuh yang hendak menceroboh atau mentakluki wilayah yang dikuasai oleh Melaka. Contohnya, Sultan Alauddin Riayat Shah telah membasmi masalah kecerian yang berleluasa di Melaka. Sultan Alauddin Riayat Shah bersama-sama dengan Hang Ishaq dan Hang Ishaq telah menyamar dengan memakai pakaian pencuri. Lalu terserempak dengan 2 orang pencuri. Baginda juga berjaya membunuh pencuri tersebut di Bukit Melaka dan di bawah pohon beringin. Jika ada terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Saya Andi Nurul Aliyah Putri binti Rusdi, kelas bahasa 2. Saya akhirkan dengan serangkap pantun. Turun Arjuna, terlihat nyonya, di bawah mandi, tepian perigi. Terima kasih, baik budinya. Semoga kita bertemu lagi. Bye, Assalamualaikum.